Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaiza binti Rahman. Hari ini saya akan menerangkan tentang penilaian holistik menurut perspektif Islam. Seterusnya, kita lihat sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, apa itu holistik? Biasanya, pentafsiran atau penilaian holistik ni biasa digunakan dalam institusi pendidikan. Jadi, kita kena tahu dulu apa pendidikan itu. Pendidikan merujuk proses membina dan mengembangkan adab dalam diri insan, iaitu pengenalan dan pengiktirafan tentang tempat yang betul dan wajar bagi segala yang dicipta oleh Tuhan. Ini maksud sebenar pendidikan, iaitu membina dan mengembangkan adab dalam diri insan. Dia lebih kepada adab dalam diri seseorang, iaitu pengenalan dan pengiktirafan tentang tempat yang betul, di mana ia merujuk kepada bagaimana mengaplikasikan adab pada tempat yang betul dan wajar bagi segala yang dicipta oleh Tuhan. Bermaksud, ianya adalah apabila kita mendapat pendidikan, ia membentuk diri kita untuk supaya amalan dan perbuatan itu diterima oleh Tuhan. Okey, apa matlamat pendidikan? Mengapa kita kena mendapatkan pendidikan? Okey, matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang baik, iaitu insan yang sedar dan insaf akan tanggungjawab kepada Tuhan, memahami dan melaksana tanggungjawab kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat dan alam sekitar dengan adil dan sentiasa berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi dan aspek diri untuk menjadi insan yang baik, produktif dan cemerlang. Okey, ini adalah matlamat pendidikan yang sebenar, di mana ia untuk melahirkan insan yang baik, bukan sekadar pendidikan untuk menjawab peperiksaan, tetapi untuk melahirkan insan yang baik, sedar dan insaf akan tanggungjawab, lebih kepada tanggungjawab kepada Tuhan, iaitu penciptanya sendiri, serta memahami dan melaksana tanggungjawab kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita pendidikan, biasanya sebut saja pendidikan mesti ada peperiksaan, tetapi apa matlamat sebenarnya adalah tanggungjawab kepada Tuhan, seperti solat, puasa, apa yang dicipta oleh Tuhan, seperti alam sekitar, haiwan tu semua kita kena melakukan atau menjalankan tanggungjawab sebenar. Seperti dengan alam sekitar, kita ada tanggungjawab dengan menjaga alam sekitar. Dengan haiwan juga kita ada tanggungjawab, bermaksud mengasihi antara satu sama lain. Dengan adil dan sentiasa berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi. Di mana matlamat pendidikan ini adalah berusaha sebagai kita yang mendapat pendidikan ni, yang ada pelajaran, yang ada pendidikan, sentiasa berusaha untuk meningkatkan seluruh potensi dan aspek diri untuk menjadi insan yang produktif dan cemerlang. Bermaksud bila kita mendapat pendidikan ni, kita rasa setiap pendidikan yang kita pelajari, walaupun daripada sekolah menengah, sekolah rendah dan peringkat institusi pengajian tinggi, kita akan dapat bahawa setiap kali kita belajar, banyak benda yang kita tak tahu. Jadi dengan itulah kita kena sentiasa mengembangkan seluruh potensi. Maksudnya, teruskan belajar kerana pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Okey, seterusnya kita lihat kepada definisi holistik. Apa yang dimaksud dengan holistik adalah bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Model ini bertujuan memberikan pandangan secara menyeluruh dan bagi memahami konteks operasi sesuatu organisasi menurut Kamus Dewan edisi keempat, di mana kalau kita lihat kepada maksud atau definisi holistik ini adalah sistem yang menyeluruh. Maksudnya, apabila institusi pendidikan menggunakan penilaian atau pentafsiran holistik ini, ianya adalah satu penilaian dan pentafsiran yang menyeluruh, bukan sekadar untuk melihat daya kognitif murid, tetapi ia merangkumi semua dari segi emosi, rohani, juga jasmani.
Sekarang kita lihat apa itu penilaian holistik. Sebentar tadi kita dah lihat holistik itu adalah suatu ataupun sistem yang menyeluruh, dan apa pula penilaian holistik. Penilaian holistik ni atau dikenali dengan pentaksiran holistik ialah pentaksiran yang menyeluruh, iaitu yang mengumpul pelbagai data atau maklumat yang berkaitan dari pelbagai sumber untuk membentuk makna, di mana pentaksiran atau penilaian ini dilakukan secara menyeluruh, iaitu yang mengumpul pelbagai data, bermaksud menyeluruh semua aspek, pelbagai aspek atau pelbagai maklumat yang telah dikumpul untuk membentuk satu makna. Okey, yang seterusnya, keholistikan sesuatu pentaksiran itu boleh disumbangkan oleh kepelbagaian tujuan yang ingin dicapai, kepelbagaian kaedah yang digunakan, kepelbagaian instrumen yang digunakan, kepelbagai pentaksir. Gabungan kepelbagaian ini dalam satu aktiviti pentaksiran menjadikan pentaksiran itu holistik. Bermaksud keholistikan yang mana dikatakan menyeluruh itu adalah pentaksiran yang disumbangkan oleh kepelbagaian tujuan yang ingin dicapai. Bermaksud bila kata holistik, tujuan dia banyak. Yang pertama, biasanya kalau kita tak guna pentaksiran holistik atau kita gunakan sistem peperiksaan, kita hanya lihat kepada cara mereka menjawab ataupun cara gaya mereka berfikir. Tapi dengan penilaian holistik, kita dapat tahu iaitu kepelbagaian tujuan yang ingin dicapai. Bermaksud, kita boleh lihat yang pertama, tujuan kita melakukan holistik ni berkemungkinan kita ingin, pertama memang dari kognitif, yang kedua cara mereka beradab, yang ketiga cara mereka mengawal emosi. Maksudnya dalam holistik ni kita boleh lihat apa tujuan yang hendak dicapai, banyak. Sebabnya dia menyeluruh, jadi pelbagai aspek kita boleh lihat dan kita boleh capai. Okey, seterusnya kepelbagaian kaedah yang digunakan. Bermaksud, bila kata holistik, jadi setiap aspek yang kita ingin capai menggunakan kaedah yang berbeza. Kalau kita tengok, kalau peperiksaan, biasa kita hanya bagi periksa atau bagi soalan ke peperiksaan dan mereka hanya menjawab. Tapi apabila adanya penilaian holistik, kepelbagaian kaedah yang digunakan. Bermaksud, kaedah tu kira cara macam mana untuk mendapatkan maklumat. Jadi, setiap aspek yang kita nak nilai, nak taksir itu memerlukan kaedah yang berbeza. Yang seterusnya, kepelbagaian instrumen. Pelbagai instrumen pun lebih kurang sama, iaitu bahan apa yang kita gunakan, instrumen apa yang digunakan untuk menilai. Okey, seterusnya kepelbagai pentaksir. Pentaksir maksudnya seorang guru lah yang nak mentaksir muridnya. Kita boleh guna beberapa orang guru ataupun dalam masa yang sama bukan setakat guru saja, tetapi rakan sebaya juga boleh mentaksir rakan mereka sendiri. Khususnya kepada guru yang mempunyai murid yang ramai, jadi mereka agak sukar untuk mentaksir semua murid. Jadi mereka akan menggunakan pentaksiran rakan sebaya. Rakan sebaya mereka yang akan mentaksir rakannya sendiri. Okey, tetapi walau bagaimanapun tetap ada cara dan peraturan yang perlu diikut oleh murid tersebut. Okey, gabungan kepelbagaian ini dalam satu aktiviti pentaksiran menjadi pentaksiran itu holistik. Maksudnya gabungan daripada kepelbagaian kaedah, kepelbagaian instrumen, kepelbagaian pentaksir ini akan menjadikan pentaksiran itu holistik. Sebab dia dah merangkumi macam-macam. Jadinya kaedah dah macam pelbagai kaedah kita guna, maksudnya menyeluruh kaedah yang kita guna, instrumen juga serta pentaksiran. Selain itu juga penilaian holistik dan bersepadu boleh dikategorikan sebagai untuk menyedari kesepaduan akal, jasad dan roh, yakni intelek, jasmani dan rohani. Justru keseimbangan dan keharmonian intelek, rohani, emosi dan jasmani dipupuk dan diberi perhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.
Ini yang dimaksud dengan holistik tadi. Kita bukan sekadar untuk melihat gaya kognitif atau daya pemikiran mereka, tetapi kita nak tengok daripada segi jasad dan roh, iaitu jasmani dan rohani, dalaman dan luaran mereka. Jadi sebagai seorang guru yang untuk melakukan penilaian holistik ni perlu perhatikan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya dari segi pemerhatian pun kita boleh jadikan dia sebagai penilaian ataupun instrumen dalam melaksanakan penilaian atau pentafsiran holistik tersebut. Jadinya kalau kita lihat kepada setiap guru kalau dalam kelas mengajar, biasanya kita akan lihat bagaimana murid tersebut menerima. Nak lihat macam mana gaya penerimaan dalam sesuatu topik pembelajaran. Adakah dia dapat menerima dengan sebaiknya ataupun kurang baik. Jadi daripada situ kita boleh perhatikan dan dapat buat penilaian. Sebabnya penilaian ni biasanya kalau kita dapat lihat mungkin melalui cara berfikir mereka mungkin kita tak dapat baca. Tapi cara dengan muka, mimik muka atau cara gerakan badan, kalau kita lihat kalau orang yang tak faham mungkin dia akan mukanya akan macam kita tahulah yang mereka tu tidak faham. Sebab bila pentafsiran ni berlaku sepanjang proses pengajaran, kita boleh ubah. Maksudnya bila kita tengah buat penilaian holistik atau pemerhatian terhadap seseorang budak ataupun semua pelajar, jadi kita boleh tahu, mungkin murid ni tidak faham dan kita boleh ubah cara supaya bagi murid tersebut faham. Kita tak boleh tunggu sampai peperiksaan. Kita nak tengok time peperiksaan kita baru nak lihat markah mereka sama ada. Kalau rendah, mungkin mereka tak faham. Kalau tinggi, mungkin mereka faham. Tapi dalam proses penilaian atau pentafsiran holistik ni, kita boleh lihat on the spot. Kiranya pada waktu tu juga kita boleh lihat sama ada mereka tu boleh capai ataupun tidak boleh capai dengan objektif yang kita sarankan. Okey, sekarang kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, di mana falsafah pendidikan kebangsaan ini terdapatnya ada beberapa item yang telah digariskan yang selari dengan tujuan penilaian holistik. Okey, kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Ini dia telah menggariskan individu secara menyeluruh. Bermaksud ini selari dengan matlamat atau cara penilaian holistik tersebut dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Okay, kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan ini juga telah menggariskan melahirkan murid yang seimbang. Begitu juga dengan penilaian holistik yang menyeluruh penilaian tersebut, di mana untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek juga rohani. Jadinya serta emosi. Jadinya falsafah pendidikan kebangsaan dan penilaian holistik adalah satu cara untuk melaksanakan dan untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Ia sangat sedari dan mempunyai matlamat yang sama. Okey, sekarang kita lihat terdapat 7 prinsip penilaian holistik menurut Islam, yang mana penilaian holistik ini adalah telah digariskan di dalam Al-Quran, iaitu terdapat 7. Yang pertama, komprehensif dan seimbang. Yang kedua, adanya objektif. Ketiga, perlu adanya kerjasama. 4,
mestilah positif. 5. Pastinya tepat. 6. Perlulah beretika. Dan 7. Mestilah berterusan. Okey, nanti kita lihat satu persatu apa yang dimasukkan dengan prinsip dalam penilaian holistik menurut Islam. Okey, yang pertama kita lihat prinsip yang pertama adalah komprehensif dan seimbang. Apa yang dimaksudkan komprehensif? Ianya tidak dihadkan pada satu aspek sahaja, di mana penilaian holistik ada penilaian yang menyeluruh, merangkumi segala aspek. Dan seimbang. Seimbang ini adalah melahirkan insan yang mempunyai seimbang dari segi kepribadian. Di mana peribadi seseorang Muslim atau seorang manusia itu perlulah seimbang. Bukan manusia sahaja tetapi komuniti iaitu masyarakat luar juga perlu seimbang. Firman Allah SWT iaitu wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya. Surah As-Saff ayat 2 hingga 3. Di mana firman ini adalah menunjukkan bahawa apa yang perlu diseimbangkan adalah apabila kita bercakap ataupun berkata-kata, kita perlu melakukan apa yang kita kata tersebut. Contohnya apabila kita memberi nasihat tentang solat, puasa, jadi kita yang bercakap itu perlu melaksanakan tersebut. Kita bukan sekadar bercakap, memberi nasihat, tetapi kita juga perlu mengamalkannya. Seperti pepatah Arab yang mengatakan bahawa ilmu itu perlu diamal, dan apabila ilmu tidak diamal seperti pohon yang tidak berbuah. Bermaksud bila kita memberi nasihat atau maklumat tentang sesuatu perkara tetapi kita tak melakukannya, ia adalah sia-sia. Lebih baik kita bercakap ataupun kita memerintah untuk melakukannya. Kita perlu melaksanakan apa yang kita perkatakan. Okey, prinsip yang kedua adalah objektif. Apa yang dikatakan objektif ini adalah sampai kepada hasil atau result. Maksudnya apabila kita ingin melakukan penilaian holistik, kita perlu adanya objektif, adanya tujuan apa yang hendak dihasilkan atau rumusan suatu pertimbangan yang jelas dan yakin tanpa rasa berat sebelah. Bermaksud pertimbangan yang kita lakukan terhadap penilaian holistik itu tidak adanya rasa berat sebelah, tidak adanya rasa belas kasihan. Okey, kita boleh lihat pada firman Allah SWT. Maksudnya, dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga dia balik, yakni dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan secara kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, yakni semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Dan perjanjian, yakni perintah-perintah Allah, adalah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhinya. Surah Al-An'am ayat 152 menunjukkan bahawa ayat ini menerangkan tentang kita perlu bersikap adil walaupun ianya adalah kaum kerabat kita. Begitu juga dengan penilaian holistik yang kita laksanakan. Perlunya ada sikap adil oleh semua pentaksir, di mana pentaksir tersebut perlu adanya keadilan dalam membuat penilaian atau pentaksiran. Kita tidak boleh sebagai seorang guru, jika yang dinilai itulah anak kita tidak boleh mengambil mudah. Kena buat secara yang tepat, yang kesahan yang boleh, kesahan yang tinggi. Jadinya walaupun dia anak dari anak kita ataupun darah daging kita, kita tak boleh membuat ataupun menilai sambil lewat. Maksudnya kena nilai yang betul. Jika dia tidak mampu untuk mendapat
keputusan yang baik atau langkah yang baik, kita letak secara yang betul. Sebab benda ini akan memberi kesan kepada kesahan ataupun memberi kesan kepada matlamat pendidikan tersebut. Sebab kalau kita tengok, pendidikan adalah untuk melahirkan murid yang beradab. Tapi apabila kita melakukan penilaian holistik yang kurang kesahan dan adanya penipuan di situ, akan merosakkan nilai murni pendidikan tersebut. Okey, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kerjasama, di mana bekerjasama atau saling tolong-menolong berkait rapat dengan penyelesaian keperluan individu atau komuniti sepanjang perjalanan hidup mereka. Okey, di mana kalau kita lihat, kita sebagai manusia biasa memang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Kita tidak boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan sendiri. Kita perlunya ada interaksi dengan orang lain, dengan masyarakat luar. Contohnya, jika kita ingin membeli barang ataupun tak nak makan di luar tapi mahu masak sendiri dan makan sendiri, kita perlu peluang untuk mencari barang. Ini adalah satu proses di mana kita perlu ada kerjasama dengan orang luar. Jadi kita yang nak beli barang, kita ada kerjasama dengan penjual atau peniaga di kedai. Okey, di mana kalau kerjasama ni dalam penilaian holistik adalah di mana guru bekerjasama dengan murid. Jadinya guru perlu mengambil maklumat atau data mengenai murid. Jadi murid perlu memberi data tersebut seperti mana yang guru kehendaki. Okey, seperti firman Allah SWT, bermaksud dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Okey, kita boleh lihat ayat atau firman Allah ini menunjukkan bahawa di antara lelaki dan perempuan saling memerlukan tolong antara satu sama lain. Begitu juga dengan penilaian holistik. Guru tidak boleh buat seorang diri, perlunya ada kerjasama dengan murid. Maksud kita nak datang murid, jadi murid perlu bekerjasama dengan kita. Itu yang dinamakan kerjasama dalam penilaian holistik. Okey, prinsip yang keempat adalah positif. Apa yang dimaksudkan positif ini ialah satu proses yang positif dalam menumbuhkan usaha dan tenaga ke arah perlakuan yang diterima Allah dan kebaikannya bakal dikecapi oleh insan dan masyarakat. Okey, maksud di sini adalah penilaian holistik itu merupakan proses yang positif, proses yang baik, di mana proses penilaian holistik adalah usaha untuk menjadikan murid itu berkelakuan baik, berkelakuan baik yang boleh amalan tersebut diterima oleh Allah, dan kebaikannya yang telah dilakukan oleh murid itu boleh diteladani oleh pihak luar atau pihak masyarakat. Ini yang dimaksudkan positif, di mana penilaian holistik itu memberi banyak faedah, memberi banyak kebaikan kepada murid serta kepada orang luar. Di mana yang pertama tadi ada dua posisi, iaitu perlakuan diterima dan kebaikannya diteladani oleh orang luar. Seperti firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu yakni wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Okey, menunjukkan bahawa ayat tersebut telah menggariskan yang kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat sebaik-baik umat yang dilahirkan, di mana
Kita dilahirkan untuk memberi faedah kepada manusia lain. Jadinya kita dapat lihat bahawa kita dilahirkan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Maksud kita antara sesama manusia perlunya ada nasihat menasihati, tolong menolong. Jika berlakunya kesalahan, kita boleh tegur. Okey, jadinya inilah yang dikatakan positif. Kalau di sekolah kita boleh lihat penilaian holistik tu akan dilakukan oleh guru. Guru akan menegur murid yang berkelakuan kurang baik. Jadinya bila ditegur, murid akan boleh berubah menjadi lebih baik. Okey, itu yang dimaksudkan dengan positif. Okey, kita lihat kepada penilaian holistik tentang prinsip yang kelima, iaitu tepat. Apa yang dimaksud dengan tepat? Kita boleh lihat mengapa kita membuat pentaksiran secara holistik, iaitu tidak hanya tertumpu kepada satu perkara dengan dibuat hanya oleh seseorang pentaksiran. Malahan, dalam pentaksiran holistik, kita mentaksir beberapa perkara dengan melibatkan beberapa pihak sebagai pentaksir, di mana pihak sebagai pentaksir ni kita boleh ambil kira seperti ibu bapa atau rakan sebaya. Sebab kita berpegang kepada prinsip lebih banyak perkara yang dilihat dan lebih ramai yang melihat, data menghadirkan hasil pentaksiran yang lebih tepat. Untuk memperoleh hasil pertimbangan yang tepat, pentaksiran holistik juga memberi peluang terlaksananya multiple judge yang dianggap sebagai satu-satunya kaedah meningkat dan menjamin ketepatan yang diamalkan oleh kebanyakan badan pentaksiran di seluruh dunia. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kami akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya apa segala pekerjaan yang kita lakukan akan diberi ganjaran atau memberikan satu hasil ataupun lebih kepada kebaikan kepada kita lah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Yang keenam, prinsip yang keenam adalah beretika, di mana penilaian holistik mestilah ada kaitan dengan melahirkan manusia yang beretika, manusia yang mempunyai prinsip moral dan berpegang teguh padanya. Di mana kalau kita lihat penilaian holistik itu menjurus kepada semua aspek, termasuklah dari luaran dan dalaman. Kita bukan hanya lihat kepada gaya pemikiran atau kognitif murid, tetapi kita perlu menilai dari segala aspek rohani, jasmani dan intelek. Jadinya apabila melakukan sedemikian, kita perlulah tujuannya adalah untuk melahirkan murid yang beretika serta kemenjadian murid tersebut, di mana manusia yang mempunyai prinsip moral dan berpegang teguh padanya. Maksud berpegang teguh padanya ni lebih kepada, jika dalam konsep Islam adalah kita perlu melahirkan murid yang tahu ataupun mengambil berat tentang amalan yang akan diterima oleh Allah. Seperti firman Allah SWT, maksudnya mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah. Orang-orang yang hina lagi lemah pihak Islam, padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Munafiqun. Okey, ayat ini menunjukkan tentang kewibawaan seseorang manusia, menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam perlunya ada etika, perlunya ada adab, perlu setiap peraturan, setiap etika yang dilakukan ataupun digubal atau dibina pasti ada kebaikan baginya.
Okey, kita lihat prinsip yang terakhir di dalam Islam adalah berterusan, di mana proses yang berterusan ini membawa maksud proses penilaian holistik itu adalah berterusan dalam mendapat penilaian pentadbir luar yang berkualiti, berterusan dalam penilaian diri dan berterusan dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Apa yang dimaksudkan dengan pentadbir luar yang berkualiti adalah penilaian boleh dilakukan oleh orang-orang yang berautoriti. Contoh, kalau di sekolah, guru apa? Rakan sebaya. Okey, yang seterusnya, berterusan dalam penilaian diri, di mana murid itu sendiri yang telah dinilai yang akan menjadi saksi kepada penilaian tersebut. Jadi, apa sahaja yang ditunjukkan itu bergantung kepada mereka sendiri. Mereka sendiri yang akan jadi saksinya lah. Jika dia laku baik, dia sendiri yang akan tahu. Seterusnya, berterusan dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Maksud kat sini, berterusan dalam pertimbangan adalah sebagai guru yang membuat penilaian holistik ini sentiasa dan terus membuat pertimbangan. Maksudnya, kita kena tahu apa yang kita buat itu akan ditimbang, dinilai. Contoh, kalau murid dan guru menilai murid sama ada dengan tepat ataupun adanya berat sebelah, itu akan ditimbang, akan dinilai. Okey, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surah Al-Anbiya ayat 47. Menunjukkan bahawa ayat ini telah menerangkan bahawa timbangan yang adil, maksudnya kat sini bila kita melakukan penilaian holistik, perlulah berterusan dengan mengambil kira keadilan. Guru perlu adil, guru perlu tulus dalam melaksanakan penilaian. Okay. Bermaksud setiap apa yang guru nilai dan guru memberi markah ataupun penilaian akan ditimbang, akan diambil kira. Okey, itu maksudnya sebenar. Akhir sekali, kita lihat kepada kesimpulan. Yang pertama, apa yang kita boleh buat kesimpulannya adalah penilaian holistik sebenarnya adalah penilaian yang terbaik dalam institusi pendidikan, yang khususnya dalam era globalisasi ini bagi mencapai kemandirian murid dan keseimbangan yang selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada menggariskan keseimbangan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi penilaian holistik ini membantu untuk mencapai matlamat FPK. Seterusnya, ianya juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sah dan kepercayaan yang tinggi. Di mana penilaian holistik ini kita boleh lihat ia bukan satu ujian yang kita boleh tanda markah ataupun meletakkan markah mengikut jawapan yang dihasilkan oleh murid. Tetapi penilaian holistik ni adalah melalui pemerhatian kita antaranya lah. Jadi dengan pemerhatian kita itu perlu dinyatakan atau perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jika dari pemerhatiannya agak kurang memuaskan, jadi penilaian itu tahap tidak memuaskan lah. Tidak boleh meletakkan tahap yang baik atau sebaliknya. Okey, itu sahaja untuk penerangan saya tentang penilaian holistik menurut Islam. Hasilnya adalah dalam Islam telah menggariskan beberapa prinsip yang perlu dilaksanakan atau perlu dipatuhi dalam melaksanakan penilaian holistik.
Oleh itu, sebagai umat Islam kita perlu patuh kepada penilaian dan prinsip yang telah digariskan. Sekian, terima kasih.